Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas pilihan raya PRK-KKB selesai, akhirnya polis membuat kenyataan yang mengejutkan seluruh Malaysia. Hari ini, polis menyatakan bahawa mereka menerima 12 laporan dan 5 kertas siasatan telah pun dibuka. Wow! Adakah dengan siasatan dan laporan 12 ini dan 5 kertas siasatan dibuka ini akan membuatkan satu kejutan besar terhadap keputusan pilihan raya yang berlaku telah diumumkan dalam pilihan raya kecil tersebut. Sebanyak 12 laporan polis atas pelbagai kesalahan diterima dengan 5 kertas siasatan dibuat sepanjang tempoh berkempen pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru yang berakhir semalam. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata, pada kempen yang bermula 27 April lepas itu, 2 tangkapan dilakukan. Berdasarkan laporan serta 7 daripada keseluruhan laporan itu hanya melibatkan tindakan pencegahan oleh polis. 2 lelaki warga tempatan yang ditahan itu disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan A Akta Pilihan Raya 1954 serta sudah dituduh di mahkamah. Manakala untuk 4 lagi kertas siasatan yang dibuka, tiada sebarang tangkapan dilakukan, katanya dalam kenyataan semalam. Beliau berkata pada PRK yang berakhir dengan jumlah pengundi seramai 39,362 orang itu, sebanyak 1,133 pegawai dan anggota polis dari kontijen Selangor ditugaskan bagi mengawal keadaan. Hasil pemeriksaan dapati sebanyak 194 permit kempen dan 81 permit ceramah telah diluluskan kepada parti dan individu yang bertanding pada PRK berkenan, katanya. Beliau berkata secara keseluruhannya PRK pada kali ini berjalan dengan jayanya tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Polis kontijen Selangor turut ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua calon yang bertanding serta barisan penyokong yang telah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, katanya lagi. PRK-KKB menyaksikan pertandingan 4 penjuru membabitkan Pang Syok Tau, Pakatan Harapan, Khairul Azhari South, Perikatan Nasional, Hafizah Zainuddin, Parti Rakyat Malaysia dan Nyau Kizen Bebas yang diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong, 58 tahun pada 21 Mac lepas akibat kanser. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan daripada pihak polis yang betul-betul mengejutkan kita. Polis terima 12 laporan, 5 kertas siasatan dibuka. Apakah kesudahannya terhadap laporan polis itu dan kertas siasatan itu? Kita tunggulah nanti. Tapi yang paling menarik sekali ialah tindakan adakah PN akan membuat petition seperti yang mereka janjikan? Adakah PN akan membuat bantahan terhadap keputusan yang telah diumumkan? Dan adakah dengan bantahan itu akan menyebabkan keputusan pilihan raya kecil tersebut akan dibatalkan dan perlu dibuat semula? Sama-samalah kita nantikan nanti tindakan Perikatan Nasional mahu membuat petition atau tidak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas nih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seperti yang kita sudah duga, silap-silap hari bulan Muhyiddin dan Hadi akan berundur letak jawatan. Ramai yang kata tak mungkinlah dan tak mungkinlah. Mereka juga mempersalahkan saya. Mereka kata tak mungkinlah, tiada yang menyokong kamu menyatakan Muhyiddin dan Hadi untuk berundur atau letak jawatan. Tapi akhirnya seorang daripada orang yang banyak bercakap tentang politik, yaitu Zaid Ibrahim, juga pula menyatakan sudah tiba masa Muhyiddin dan Hadi berundur. Jadi, adakah Zaid Ibrahim ini dapat melihat bahawa Muhyiddin dan Hadi tidak lagi menambah, tidak lagi mengurang dalam Perikatan Nasional?
Muhyiddin ada pun sama, tak ada pun sama. Hadi ada pun sama, tak ada pun sama. Adakah itu maksud Zaid Ibrahim? Perikatan Nasional PN gagal menawan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru KKB kerana didakwa tiada sebarang perkara yang ditawarkan untuk masa depan pengundi. Sebelum ini sudah kita nampak banyak ulasan daripada pemerhati politik, daripada media-media mengatakan bahawa memang terdapat kekosongan isu atau isi dalam kempen pilihan raya Perikatan Nasional. Mereka seperti kehilangan taji. Mereka seperti kehilangan ketajaman dalam kempen kerana mereka sudah terbiasa. Mereka hanya sudah terbiasa menjual tema agama, kaum dan lebih menarik lagi serangan peribadi. Kadang-kadang ada yang berunsur fitnah, ulangan fitnah dan sebagainya. Namun demikian, rakyat sekarang sudah berubah. Dengan dinamiknya politik Malaysia sekarang, sudah banyak perubahan. Terutamanya mereka lupa. Mungkin Perikatan Nasional lupa bahawa yang tempat mereka bertanding itu bukan Terengganu, bukan Kelantan, bukan Kedah dan Perlis. Itu negeri Selangor, negeri yang terlalu maju, yang mana di kampung-kampung, desa-desa pun tidak boleh dianggap kampung lagi, mereka boleh dianggap sebagai sub-bandar. Jadi, isu kempen yang dijual tidak lagi berguna. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Muhammad Zaid Ibrahim berkata kekalahan tersebut menjadi pengajaran buat PN agar menukar pemimpin mereka yang sudah sangat tua. Bukan hanya dari segi umur tetapi juga idea. Saudara, umur ini bukan diukur dari nombor sahaja. Tetapi umur juga diukur daripada berapa banyaknya idea muda daripada mereka. Kerana kebanyakan idea yang mereka lemparkan hanya idea-idea yang tua. Tiada lagi konsep baru. Menurutnya, peluang kepada pemimpin lebih muda perlu diberikan untuk mencerdaskan parti dan menawarkan sesuatu yang baru kepada rakyat. Bukannya sekadar mengimbau jasa masa lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin sentiasa bercakap tentang pencapaian besarnya sebagai pemimpin negara, tetapi itu adalah masa lalu. Apa yang ditawarkan untuk masa depan? Tiada apa. Sudah tiba masanya Muhyiddin berundur, kata Zaid Ibrahim. Bersatu tidak cukup fokus untuk membuktikan ia adalah parti masa depan. Mereka tidak menawarkan apa-apa yang baru kecuali membawa pakatan politik dalam bentuk gerakan yang tidak bermaya. Orang Melayu di tanah Melayu kini mencari pemimpin yang boleh membantu mereka. Mencari tempat di bawah sinar matahari, bukan mengenang, katanya menerusi hantaran di X pada Ahad. Tambah beliau lagi, bukan hanya Muhyiddin. Presiden PAS, iaitu Hadi Awang, juga perlulah berundur juga. Bukan hanya Muhyiddin, tapi Tan Sri Abdul Hadi Awang juga perlu berundur. Justru katanya PAS dan Bersatu mesti mula menukar pemimpin dengan mengadakan kongres yang luar biasa. Hadi hanya bercakap tentang ketakutan DAP, apa yang berlaku kepada orang Melayu di Singapura. Taktik menakutkan tidak lagi berfungsi. Sudah tiba masanya dia berundur. Bawalah barisan pemimpin politik sebenar yang boleh memberi persaingan kepada Anwar Ibrahim, katanya lagi. Pada masa yang sama, ujar beliau, model ekonomi Islam lebih sesuai untuk membantu golongan miskin di negara ini. PAS di bawah ulama gagal memanfaatkan Islam sebagai pemangkin sosial dan ekonomi. PAS belum mampu menawarkan pelan induk ekonomi yang boleh meraih undi, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pula pendapat Anda tentang kedudukan Muhyiddin dan Hadi Awang di Perikatan Nasional. Perlukah mereka benar-benar letak jawatan berundur? Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita sebenarnya sudah lama mencari apa komen daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional selepas mereka kalah teruk dalam pilihan raya KKB sebentar semalam. Akhirnya orang pertama yang muncul ialah siapa lagi kalau bukan Peja. Peja merupakan timbalan Presiden Parti Bersatu yang kalah itu. Peja mempersalahkan pengundi luar yang tidak pulang. Itu yang menjadi puncak kononnya PN kalah. Tapi sebenarnya beramai netizen kata
Kalau dah kalah jangan salahkan orang. Kata mereka, kenapa pula pengundi luar yang tidak pulang menjadi punca masalah kekalahan PN? Bukankah kerana PN kalah kerana tidak lagi disukai oleh pengundi di PRK ataupun di KKB Kuala Kubu Bahru, kata mereka. Ahmad Faizal akhirnya bersuara kata bahawa pengundi luar tidak pulang punca PN kalah PRK KKB. Apa pula pendapat anda tentang dapatan daripada peja ini? Adakah anda setuju dengan dapatan peja tersebut? Perikatan Nasional tidak menolak kemungkinan faktor pekerja luar yang tidak pulang mengundi menyebabkan parti itu kalah dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru pada Sabtu. Ramai yang kata itu bukan kerana mereka tak pulang, tapi kerana protes mereka terhadap Perikatan Nasional. Dan juga ada juga yang kata mengaku sajalah itu ialah hukum karma untuk orang yang mengkhianat Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton yang lepas, termasuklah Parti Bersatu yang tiba-tiba menjadi pengkhianat besar, kata mereka. Janganlah salahkan pula pengundi yang tak pulang, kata mereka lagi. Timbalan pengerusinya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, daripada analisis awal yang dilakukan pihaknya, didapati peratusan pengundi luar balik mengundi pada PRK KKB adalah rendah. Kita dapati ada kumpulan yang bekerja di luar tidak mengambil kesempatan untuk pulang mengundi dan kita lihat di situ peratusannya rendah, katanya. Tapi netizen menjawab persoalan ini, menjawab pengakuan daripada Faizal Azum ini, mengatakan bahawa belum tentu yang pulang itu nanti menyokong PN. Silap-silap hari bulan yang tak pulang itu akan lebih menyokong Pakatan Harapan, kata mereka. Kalau yang tak pulang itu menyokong Pakatan Harapan, silap hari bulan majoritinya lebih besar lagi menyokong Pakatan Harapan, kata mereka lagi. Kerana kebanyakan yang bekerja di luar itu ialah orang yang bekerja di bandar yang mungkin sudah terpengaruh dengan sentimen menolak Perikatan Nasional. Faizal Azumu berkata demikian pada sidang media mengenai keputusan PRK Kuala Kubu Bahru di Pusat Gerakan Utama PN di Bandar Utama Batangkali di sini pada Sabtu. Hadir sama pengerusi PN Selangor merangkap pengarah PRK Kuala Kubu Bahru, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pakatan Harapan PH terdahulu dilapor berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru yang disandang sejak 2013 selepas calonnya Pang Shou Tau menang dalam pilihan raya kecil PRK kali ini. Kemenangan itu juga menyaksikan wanita berusia 31 tahun berkenan menewaskan 3 pencabarnya, iaitu calon Perikatan Nasional PN Khairul Azari Saud, Hafiza Zainuddin mewakili Parti Rakyat Malaysia dan seorang lagi calon bebas. Mengulas lanjut, Ahmad Faizal juga timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, peratusan keluar mengundi secara keseluruhan yang direkodkan juga rendah, iaitu sekitar 61% sahaja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda setuju dengan tindakan itu? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.